Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan lihat kepada solution for first order. Okey, solution for first order differential equation. Kalau kelas yang sebelum ni, kamu dah lihat berkaitan dengan separable equation dan juga homogeneous equation. Okey, so untuk hari ini, kita akan lihat kepada solution yang ketiga, iaitu linear equation, iaitu integrating factor. Okay, menggunakan kaedah integrating factor. Alright. So kita tengok apa yang dikatakan sebagai integrating factor. Okay. Setengah daripadanya kita akan pakai notation IF. Alright. IF stand for integrating factor. So kamu kalau jangan confuse lah nanti Okay. Untuk integrating factor, first order linear differential equation is an equation of the form. Okay. So bila kamu dapat soalan differential equation, bila dapat soalan, kamu kena rearrangekan soalan tersebut dalam bentuk IF. Okay. So bentuk IF dia apa dia? Bentuk dia adalah dimulakan dengan dy per dx tambah py equal to q. Ini bentuk. Okay. General form dia. Okay. Yang merujuk kepada IF. Di mana P and Q are functions of X. Okay. P and Q function of X ataupun constant. Okay. That means is any variable, any value. Okay. Itu maksud dia. Okay. Contoh. Okay. Contoh soalan dalam bentuk integrating factor. Okay. Contoh dy per dx plus 3y equal to kita katakan sebagai exponent power of x, for example. Okay, for example, okay, so kita kenal pasti, okay, p adalah 3. Okay, so p adalah 3 dan q adalah exponent power of x. Itu yang dimaksudkan p and q constant. Okay, constant ataupun function of x. Okay, ni contoh. Alright, so bila kita dah rearrangekan soalan tersebut dalam bentuk IF factor, okay, kita akan selesaikan, okay, dengan menggunakan linear equation kita. Okay, linear equation kita y darabkan dengan IF sama dengan integrate Q darabkan dengan IF terhadap dx. Okay, terhadap dx. Okay, so ini adalah formula kita. Okay, formula kita di mana IF tu adalah eksponen integrate P terhadap dx. Okay, so IF ni kamu kena integrate dahulu sebelum kamu masukkan dalam formula ini. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Macam mana solution IF. Okay. Kita beri contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama. Dy per dx tambah 7y equal to exponent power of 4x. Okay, so untuk soalan ni dia directly terus dalam bentuk general form. Okay, dalam bentuk ni. Okay, that means is, okay, dalam bentuk ni directly, di mana dia adalah dy per dx, okay, tambah dengan py equal to q. Okay, di mana kita dapat kenal pasti p ni adalah 7 dan q adalah eksponen 4x, power of
X. Okey. So untuk langkah pertama, kamu keluarkan dahulu nilai P dan nilai Q supaya kamu tak mistake selesaikan dia. Alright. So keluarkan dahulu. Siap-siap. P sama dengan 7 dan Q sama dengan Q dia sama dengan exponent for X. Okay, so untuk first solution kita akan selesaikan yang IF dahulu. Okay, IF, apakah formula IF kita? Okay, IF. Okay, formula IF kita sama dengan exponent integrate P terhadap dx. Okay, exponent integrate P terhadap dx. Itu adalah formula IF. First, bila kamu dah kenal pasti P dengan Q, kamu kena solvekan IF dahulu. Okay, so IF di sini. Okay, IF. Exponent ni adalah formula dia. So, integrate P apa dia? P adalah 7. Okay, 7 terhadap dx. Okay, so kita integratekan. Okay, exponent stay exponent. So, integrate 7, kamu akan dapat 7x. Okay, integratekan dia. Alright, so ini adalah value IF. Okay, next solution kita akan masukkan terus dalam formula kita. So formula kita adalah Y darabkan dengan IF sama dengan integrate Q darabkan dengan IF terhadap dx. Okay, so kita masukkan value dia. Okay, so Y equal to, masukkan nilai IF kita. So IF kita adalah exponent 7x close bracket integrate Q. Nampak Q, baru kita masukkan nilai Q ni. So Q kita adalah exponent 4x. Kita darabkan dengan IF kita adalah exponent 7x. Okay, terhadap dx. Okay. So, sebelum kita integrate, kita simplify first. Okay, so Y darabkan dengan exponent power of 7x. Salin seperti biasa. Okay, so yang ini base dia exponent dengan exponent. So, kuasa dia kita boleh tambah. Kenapa tambah? Sebab operation dia adalah darab. Okay, so exponent. Okay, 4x plus 7x. Okay, 7x terhadap dx. So, Y equal to, Y darab dengan 7 exponent power of 7x integrate exponent 11x terhadap dx. Okay, so kita integratekan dia. Okay, exponent 7x equal to, okay, integrate exponent. Okay, integrate exponent, kamu akan dapat balik exponent. Okay, ni kita punya formula. Okay, formula ni akan diberikan. Okay, yang ini. Okay, formula kita. Okay, untuk integrating factor. Okay, Y darab dengan IF sama dengan integrate Q, IF. So, formula diberi. So, kita tengok kat sini formula untuk yang ini differential. Okay, and then kita tengok formula integrate. Okay, kalau kamu tak hafal pun tak apa, formula diberi. Okay, kita integrate exponent. Okay, integrate exponent, dia akan dapat balik exponent. Alright, nombor 11 ni. Integrate exponent, kamu akan dapat balik exponent. Okay, alright. Okay, so kita go through kepada kita punya solution. Okay, integrate exponent, kamu akan dapat balik exponent power of 11x. Okay, oleh kerana kuasa dia ada 11x, kita akan differentiatekan dia terhadap x. Okay, differentiatekan dia, dia akan dapat 11. Tambahkan dengan C. Okay, tambahkan dengan
C. Okey, next kita akan pindahkan eksponen di kiri ni ke sebelah. So dia akan jadi Y sama dengan, okey ni darab pindah ke sebelah dia akan jadi bahagi eksponen kuasa 7x terhadap 11 eksponen 11x terhadap bahagi dengan 11 bahagikan dengan tambah dengan C. Alright. Okay, so sila expand. Okay, sila expand. Yang ini darabkan dengan ini dan yang ini darabkan dengan C. Okay, so final answer is Y equal to, okay, yang ini boleh simplify dengan ni. Dia akan dapat exponent power of 4x over 11. Okay, plus C over exponent power of 7x. That's all. So simple sahaja untuk integrating factor. Okay, untuk integrating factor simple sahaja. First sekali kamu kena rearrange soalan yang kamu dapat dalam bentuk dy per dx tambah py sama dengan q. Okay, kebetulan contoh kita ni dia dah dalam bentuk IF. Okay, dalam bentuk IF. So, kita boleh directly simplify. Alright. Kita go through kepada next example. Okay, so you tengok kat sini. Next example, kedudukan dia lain sedikit. Di mana depan dy per dx tu ada value x. Nampak? Ada value x. Nampak ada value x di sini. Bila ada value x di sini, kamu kena rearrangekan dia menjadi dy per dx tambah py sama dengan q. Okey, depan ni mesti dy per dx sahaja, tak ada apa-apa value. So kalau ada value lain, kamu kena rearrangekan dia. Okey, so oleh kerana soalan kita ada x dy per dx tambah 3y sama dengan x kuasa 2. So kita kena pindahkan x. Okey, ataupun dengan erti kata lain, kita darabkan semua ni dengan 1 per x. Okey, bila semua sekali ni kena darabkan dengan 1 per x. Kenapa kita nak darabkan dengan 1 per x? Sebab kita nak hapuskan depan ni. Okay. So darabkan semua dengan 1 per x. That means is 1 per x darabkan dengan yang ini, 1 per x darabkan dengan ini, dan 1 per x darabkan dengan ini. Okay, so apakah solution dia? Okay, hasilnya adalah x darabkan dengan 1x, so habis. Dia akan tinggal dy per dx. Okay, tambah, so 3y darabkan dengan 1 per x, so dia akan jadi 3 per x y. Okay, sama dengan x. Kenapa x sahaja? Sebab dia boleh simplify. Okay, basic algebra. Alright, so bila you tengok kita punya soalan, kita dah rearrangekan dia dalam bentuk IF factor. Okay, integrating factor. So kita dah kenal pasti dia dalam bentuk dy per dx py equal to q. Okay, di mana p dia adalah kita hanya ambil koefisien dia. Okay, kita tinggalkan y dia. Okay, tinggalkan y dia. So p kita adalah 3 per x dan q adalah x. Alright. Okay, so kita tentukan, okay, kita tuliskan supaya kamu tak careless semasa mengira nanti. P adalah 3 per x dan Q adalah x. Okay, so kita masukkan dalam formula IF. Okay, formula IF kita adalah, okay, yang ini tak hafal pun tak apa sebab dah ada dalam kita punya formula. Okay, P terhadap dx. Okay, masukkan nilai P. Okay, ini formula dia jangan ubah-ubah. Okay, IF sama dengan IF sama dengan eksponen
Okey, kita integratekan P. P adalah 3 per X terhadap dx. Okey, so hati-hati semasa kita nak integratekan dia. Okey, so untuk this solution, kamu boleh keluarkan. Okey, keluarkan 3 ke sebelah, dia akan jadi macam ni. Okey, siapa yang dah expert integrate, boleh saja proceed. Okay, keluarkan 3, integrate 1 over X terhadap dx. Okay, so boleh keluarkan, okay, di mana solution kita adalah eksponen, okay, 3, integrate 1 per X, kita akan dapat ln X. Okay, ln X. Tengok balik kat sini. Okay, kita integrate 1 over X. Ni nampak ni. Kita integrate 1 over X, kita akan dapat ln X. Okay, ln X. Okay, that's why kita keluarkan 3 tadi. Okay, kita keluarkan 3 tadi. So, kita integrate 1 over X, kita akan dapat ln X. Okay, so ln X, okay, yang ini kita boleh pindahkan balik ke atas. That means is IF equal to eksponen ln X kuasa 3. Okay, law integrate and differential equation, hukum dia adalah bila eksponen bertemu dengan ln, okay, eksponen bertemu dengan ln, dia akan memberikan nilai 1. Okay, ni law dia. Okay, saya harap kamu ingatlah apa yang telah kamu belajar semasa Mat 2 hari tu. Okay, so IF kita, eksponen bertemu dengan ln sama dengan 1. So yang ini adalah IF kita bernilai X kuasa 3. Okay, alright. Selepas kita selesaikan IF ni, barulah kita masukkan ke dalam formula integrating factor kita. Okay, so formula kita apa? Formula kita adalah Y darabkan dengan IF, okay, sama dengan integrate Q. Tak hafal pun tak apa, boleh rujuk sahaja kepada formula kita terhadap X. Okay, so apa perlu kita masukkan? Okay, Y darabkan dengan IF. So IF kita bernilai XQ. Okay, sama dengan integrate Q. Q kita adalah X. Okay, darabkan dengan IF XQ terhadap dx. Okay, so simplify one by one. Okay, X cube. Okay, integrate X power of 4 terhadap dx. Okay, kenapa power of 4? Okay, yang ini power of 1. Okay, tambah dengan 3, so 4. Alright, so Y times 2X power X cube. Okay, integrate X power of 4, you akan dapat X power of 5 over 5 plus C. Okay, integrate terhadap X. Okay, now kita pindahkan X cube ni ke sebelah. Okay, so dia akan jadi Y sama dengan 1 over X cube. Kenapa 1 over X cube? Yang ini darab, pindah ke sebelah jadi bahagi. Alright. Letakkan dalam bracket supaya kamu tak careless. Okay, bahagikan dengan 5 tambah dengan C. Alright. So, silalah expand 1 by 1. Okay, keluarkan ataupun darabkan dia 1 per 1. That's why lah saya guna bracket. Okay, tapi bagi mereka yang dah expert, boleh directly, tak ada masalah. Okay. Okay, so Y sama dengan kuasa 3 simplify dengan X kuasa 5. Kamu akan dapat X kuasa 2 per 5. Tambahkan dengan C over X kuasa 3. That's all. So ini adalah final answer untuk this solution. Okay. Boleh kelas? Okay, untuk second example. Alright, okay, untuk next. Okay, next kita tengok. Okay, another example kita lihat.
Okay, so yang ini nampak macam simple question. Okay, so kita try. Okay, simple saja untuk IF ni. Alright, so dy per dx plus y over x, x kuasa 2 tolak 2. Okay, so seperti biasa you salin dahulu soalan. Okay, salin dahulu soalan sebab kalau kita tengok soalan ni pun dia dah bentuk IF form. Okay, IF form kita dy per dx tambah py equal to q. Di mana depan dy per dx ni tak ada variable yang lain. Okay, and then y, so kita ada 1 over x, so q dia kat belakang ni. So directly, okay, this question directly. Okay, kamu tak perlu nak rearrangekan dia kembali. Okay, so just salin saja soalan kamu. Dy per dx tambah y over x sama dengan x kuasa 2 tolak 2. Okay, dalam bentuk IF, okay, dalam bentuk IF adalah dy per dx, okay, tambah py equal to Q. Okay. Siapa yang ada expert tak perlu, kalau tak nak buat macam ni pun tak apa. Okay, boleh directly. Saya tunjukkan supaya kamu tak careless. Okay, tak rugi kamu buat. Okay, so kita keluarkan nilai P. So, P kita adalah 1 per X. Okay, P kita 1 per X sebab kita tinggalkan Y di sini. So, kita nak nilai P. Okay, coefficient dia ataupun constant dia. Okay, and then Q kita X kuasa 2 tolak 2. Alright, so seperti biasa kita masukkan dalam formula IF kita. Okay, formula IF kita. IF sama dengan eksponen integrate P terhadap dx. Okay, masukkan nilai P di situ. So, IF sama dengan eksponen integrate P kita berapa? P kita 1 per X. Okey, 1 per X terhadap dx. So, eksponen kita akan dapat ln X. Okey, ingat balik law kita, eksponen bertemu dengan ln, dia akan jadi 1. So, IF kita adalah X. Okey, and then masukkan dalam formula kita. Formula IF kita, Y darabkan dengan IF sama dengan integrate Q darabkan dengan IF terhadap dx. Okey, masukkan nilai IF dengan Q kita. Okey, so Y, IF kita berapa tadi? IF kita adalah X. Integrate Q. Q kita apa? Q kita adalah X square minus 2 darabkan dengan X. IF kita terhadap dx. Okey. Hati-hati di sini sebab itu saya letakkan di dalam bracket. Okey, sebab dia adalah multiplication. Bila multiplication, you kena expand. Okey, you kena expand one by one. Jangan careless di sini. Alright, so kita simplify the solution. Okay, X equal to integrate. X square times 2X is X cube minus 2X terhadap dx. Barulah kamu integratekan dia satu per satu. Okay, integrate X cube. Integrate X cube, kamu dapat X power of 4 over 4. Okay, minus integratekan 2x, kamu akan dapat 2x square over 2. Okay, plus c. Right? Okay, y times 2x. Okay, nampak? You boleh simplify this. So, kita simplifikan dia. 2 and 2. Alright, next. Okay, x power of 4 over 4 minus x square plus c. Okey, barulah you pindahkan x ke sebelah. Hati-hati dan make sure you letakkan dalam bracket. Okey, so bracket x power of 4 over 4 minus x square plus c. Alright, sila expand one by one. So y equal to
Okay, yang ni X dengan X, you boleh simplify jadi X cube over 4. Alright, tolong expand 1 by 1. Okay, 1 per 1. Okay, supaya kamu mengurangkan ralat di situ. Okay, so next adalah 1 over X minus X squared. So dia akan jadi minus X. Okay, minus X plus C over X. That's all. So ni adalah final answer untuk example 3. Alright class. So ini adalah solution yang digunakan menggunakan integrating factor.